Bayangkan saban besar, jubah melarat, mulut berbuih dengan ayat Quran, tiba-tiba mereka ini dikatakan golongan ruai bidah. Ya. Ruai bidah ni orang yang berbicara mulut dia itu menyebarkan fitnah dan bercakap apa yang dia cakap tu dia tak tahu. Ya. Maka dia pun orang dengar, maka orang bila dengar, orang macam Zack rockstar yang rambut panjang ni, bila dia dengar, ini ustaz kata ni, engkau ni baru nak start. Apa engkau tahu? Dia ustaz besar ni, engkau baru nak start je. Kan? Ini mesti betul dia cakap ni, Mujahid ni memang betul. Maka dengan dunia yang ada WhatsApp hari ni alat ni, maka lebih mudahlah tersebar fitnah-fitnah dengan ketika itu mudah saja mereka menyatakan Mujahid jual aset tabung haji, Mujahid pelingkup tabung haji. Lepas tu kita ada pula orang yang tak ada harga diri yang dibayar untuk menulis. Maka komen-komen yang mereka buat di dalam ni pun ada nanti ni. Dalam komen kita saya tengah baca ni sebenarnya. Ada. Nanti jaga kamu kamu buat komen tu jaga. Dia cakap kamu Dr. jaga. Mujahid kamu ni jaga. pro LGBT. Saya sempat reply. Yang kamu dah tulis saya dah tu print screen. boleh tunjuk dekat dunia. Inilah kepala otak orang Islam yang mendakwa berjuang Islam, sokong perjuangan Islam Melayu, tetapi menyebarkan fitnah walaupun dah kalah di dalam mahkamah. Sokong LGBT itu tak betul, Mujahid tidak menyokong LGBT. Kamu telah fitnah, tapi kamu tulis juga, kalau saya tak dapat kamu, Allah akan cari kamu di hari akhirat. Maka kamu kena ingat, kamu ada anak, kamu ada isteri, kamu nak cari makan, carilah makan cara halal. Jangan cari makan dibayar RM1, RM2, kamu tulis kat bawah tu macam-macam fitnah. Saya hanya berdoa pada Allah, ya Allah, engkau uruskan mereka yang setelah aku jelaskan, setelah diberikan peringatan, setelah dikatakan benda tak betul, mereka mengulang, aku serah padamu ya Allah. Jaga-jaga bila serah pada Allah, jaga-jaga. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka orang-orang yang zalim. Baik, balik kepada persoalan kita. Itu background dia, Zack. Tabung haji, isunya ialah ketika saya ambil alih, semua sudah sedia maklum bahawa ia berada dalam keadaan defisit. Ni nak tanya ustaz-ustaz ni yang duk cakap hebat ni. Ini yang hebat-hebat geng-geng apa ni, saya pun malas nak guna istilah dia, walaun ni. Kamu tahu tak defisit tu apa dia? Defisit itu dalam disiplin perakaunan kewangan, aset dengan liability. Aset ni apa yang kita punya, harta kita. Liability ini tanggungan. Bila kata tanggungan, you bertanggungjawab tu bukan duit you tu. You kena bayar hutang, you punya barang, nilai aset kamu dah turun, nilai dia. Lepas tu para pendeposit 9 juta itu tanggungan you tu. Kalau kata dia nak keluar, you kena bayar balik kat dia, bukan you punya. Dengan kata lain, aset ni yang kita punya, Maka bila kata defisit, maknanya itu bukan saya kata, itu audit report 2017, Zack. Bukan Mujahid kata, itu audit report 2017, sebelum saya ambil alih 2018. Maka dia kata defisit 4 bilion, 4.1 bilion. Bermakna tabung haji ni menanggung risiko 4.1 bilion, aset dia lebih rendah. Makna gap antara aset dengan tanggungan itu 4 bilion gap dia. Maka ini sangat bahaya, kerana nanti katalah mereka keluar, nak minta keluar, dan kita kena ingat para pendeposit ini hampir 70% mereka adalah pendeposit yang besar, big depositor, yang jenis blue chip ni. Bukan masuk 100-200 macam kita ni, berjuta ni. Kalau dia tarik satu saja, dah goyah kita punya sistem pendeposit kita. Maka bila saya tengok 4.1 bilion, so tentu saya orang yang bertanggungjawab, saya tak maulah nanti saya tak buat apa-apa, tabung haji jadi rosak. Sebab tadi dia nak suruh orang pergi buat haji, dia nak jaga orang pergi buat haji, tiba-tiba dia tak ada duit. Macam mana? Dia risiko untuk dia ini mengalami masalah kewangan, memang sangat terdedah kepada risiko. Maka bila saya masuk,
bulan Jun, hampir bila kita dah buat balik nilai rosot ni, Zack ada kereta beli tahun 2010. Hari ni kereta itu takkan sama harga Zack. Mestilah harga tu dah turun. You tak boleh kira harga you beli 2010. Sekarang ni dah 2020 brother. 2023 dah brother. Harga dia dah lain brother. Kalau you kira harga yang sama, you kata itulah aset saya, memang you tak cerdik lah. You punya nilai dah turun lah. Jadi banyak nilai-nilai aset, bila kita buat balik dia punya nilai, saham baik, tanah baik, bangunan baik. Ini semua aset yang dia panggil aset boleh alih dengan aset tetap. Aset tetap ni bangunan, tanah sebagainya. Aset boleh alih ni saham dan sebagainya. Ya. Bila buat rosot nilai Zack, bukan 4.1 bilion dah Zack. 10 bilion. 10 bilion. Ayuhal ustaz, para ulama, 10 bilion. Macam mana orang nak pergi haji ni? 10 bilion ni. Okey. Yang kedua, masalah lebih besar apa dia? Sejak tahun 2015, 2016, 2017, saya ambil 2018. 3 tahun berturut-turut, hibah atau dividen dikeluarkan Zack dalam keadaan tidak ikut undang-undang. Apa tidak ikut undang-undang? Section 22. Ya, Section 22, 3C menyatakan nak buat keluar hibah, dia kena aset tak boleh rendah daripada tanggungan. Tapi dia dah buat keluar 3 tahun kebelakangan sebelum saya ambil alih tu, dia mengeluarkan dividen yang tinggi, sedangkan aset dia semakin menyusut. Tanggungan dia semakin, dia macam ni je. Kalau aset menyusut, tanggungan akan naik. Aset menyusut, tanggungan akan naik. Begitu je, cakap orang kampung. Kalau aset dia naik, maka tanggungan tu akan lebih rendah dan itu bagus. Bermakna jadi apa-apa, dia masih boleh selesai masalah tanggungan dia ini. Apa yang berlaku ialah mereka telah menyalahi Section 22 ini, Zack. Dan ini adalah undang-undang. Akta Tabung Haji 1984. Ini bukan akta tepi jalan. Ini diluluskan di Parlimen. Dan kalau para pendepositor merasakan orang yang jaga tabung haji ini dan menteri yang bertanggungjawab tidak ikut undang-undang, dia boleh saman kita. Kalau dia saman kita, kita lawan mahkamah, confirm kalah. Dan kalau dia bawa keluar duit kerana tak percaya kat kita sebab dia kata kamu tak ikut undang-undang, maka aku bawa keluar duit. Dia bukan bawa keluar RM1, RM2. Beratus dia bawa keluar. Beratus juta. Waktu itu bayangkan, kita tak ada kecairan. Kita cair ni maknanya, apa yang orang keluar ni, saya yang ada aset bangunan. Kalau orang tu keluar, saya nak cari duit mana? Cash saya tak ada. Saham. Bila saya nak jual saham, nak dapat duit, nak bayar balik you. Oh, lama lah. Maka akan berlaku panik. Akan berlaku bank run. Orang akan huru-hara. Maka ketika itu saya kata dua benda ini sangat besar. Satu, defisit. Yang kedua, tidak patuh kepada undang-undang. Maka ketika itu kami duduk sembang, bincang, buat keputusan. Itulah yang kita namakan penstrukturan semula, Zack. Penstrukturan semula itu bertujuan dua benda. Tak ada banyaknya, dua benda je objektif utama dia. Apa dia? Nak mengimbangi gap antara aset dengan liability. Yang ketika itu sudah 10 bilion setelah kita buat nilai rosot. Jadi bila saya kata nilai rosot, dia faham tak mana nilai rosot ni? Impairment. Impairment ni makna kita kena betul-betul buat nilai rosot mengikut standard supaya apa yang kita kata aku punya duit banyak ni memang betul banyak ni. Bukan aku punya duit banyak ni tapi bila aku buat impairment rosot rupanya lagi rendah lagi sebenarnya. Itu maksud dia. Baik, apa yang berlaku? Dua benda. Satu, kita nak kena selesaikan gap yang tadi 10 bilion tu, kita nak imbangkan. Bila imbang tu kita berjaya lah. Imbang tu makna dia ada lebih sikit aset, maka dia berjaya. Dan sekaligus objektif kedua kita ialah mengeluarkan hibah mengikut undang-undang. Iaitu Section 22 yang saya sebut tadi adalah Akta Tabung Haji. Baik, saya nak selesai masalah macam mana Pak? Ni Zack. Maka itulah lahirnya satu inovasi. Ini orang tak nampak. Orang tak nampak ini inovasi. Orang nampak saya jual aset. Tapi dia tak nampak inovasi untuk selamatkan tabung haji. Tapi dia nampak jual aset. Dia tak nampak yang objektif saya sebut tadi tu. Maka kita telah membuat penstrukturan semula.
Kaedah yang kita guna adalah dengan meletakkan, membezakan aset-aset yang sakit. Aset sakit ni kita kata aset-aset yang tidak membawa pulangan. Kalau saham, dia tak bawa pulangan lebih daripada 20% keuntungan. Kalau bangunan tanah, dia tak bawa return lebih daripada 2.5% dari segi keuntungan. Semua yang kategori itu kita letak sebagai aset sakit. Sakit tu makna, kalau kita jaga juga Zack, maka dia akan jejaskan aset yang sihat-sihat ni. Kita nak kena tanggung dia ni. Masalah dia, hutang dia kita nak tanggung. Dia punya kerugian kita nak tanggung. Jadi yang elok ni duit tu habis tang sini. Nampak tak? Maka kita buat macam mana? Yang ni yang orang bila tak reti dia kata jual. Kita tak jual sayang. Apa yang kita buat ialah dengan membuat penilaian kepada semua harta-harta yang sakit. 29 harta boleh alih, ya. 29 harta kekal, iaitu tanah, bangunan dan sebagainya yang kita ada. 105 saham harta boleh alih dia panggil. Ya. Campur semua ini, berapa nilai dia Zack? Nilai sakit ni berapa? Nilai sakit dia ini lebih kurang 9.7 bilion. Oi, banyak tu. Tapi sakit. Ni setelah kita dah buang dia punya nilai rosok dia dah, nilai dia tu berapa sebenarnya? 9.7 bilion. Baik. Macam mana tanggungjawab kerajaan waktu itu nak selamatkan tabung haji? Inilah cerita Pakatan Harapan menyelamatkan tabung haji. Yang orang-orang yang duk tulis kat komen, yang orang yang rasa dia tu tahu segala-galanya, dia tak nampak ini adalah kejayaan paling besar kerajaan Pakatan Harapan. Sebab itulah ditutup, diserang saya. Sebab ini kejayaan, Zack. Yeah. Bila kejayaan, dia tak naklah orang dengar. Dia tak nak orang dengar, yang malangnya dia serang satu institusi umat Islam yang tak betul. Fakta dia tu tak betul. Maka, apa kerajaan buat? Saya sebagai menteri waktu itu, setelah melihat keadaan dan mendengar segala taklimat dan convince dengan perkara ini, benda yang paling besar ialah saya kena yakinkan kabinet satu penstrukturan semula memerlukan sokongan daripada kerajaan untuk menjayakannya. Sokongannya berbentuk apa? Pertama, saya memerlukan satu syarikat bertujuan khas, iaitu dia panggil special purpose vehicle. Syarikat bertujuan khas ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan aset-aset sakit ni. Dan kebetulan, ini kena faham ni yang duk pandai cakap bab tabung haji ni, Mujahid jual aset, Mujahid jual kat Lim Guan Eng, dengar Kementerian Keuangan sahaja yang secara undang-undang boleh membentuk syarikat bertujuan khas di bawah Kementerian Keuangan Incorporated, diperbadankan. Maka itulah, di sinilah orang kata Lim Guan Eng ni. Kalau waktu itu Zack Rockstar jadi Menteri Keuangan contohnya, maka Zack Rockstar lah yang kena buat apa special purpose vehicle ni. Jadi it's not individu yang bernama Guan Eng, tetapi it is an institution yang diperbadankan, yang mana menteri siapa saja duduk situ, dialah yang dipertanggungjawabkan untuk dia meluluskan SPV ni. Nampak tak? Baik. Sekarang orang kata macam mana? Sekarang Zafrul lah. Zafrul tu dia DAP ke? Cina ke? Dah. Itu yang orang tak reti tapi nak cakap. Mau cakap lah. Ni memang tak ada standard lah. Tu orang marah kat saya tu bila saya kata tak ada standard, dia kata nampak? Memang betul tak ada standard. Saya kata tak ada standard kepada dia orang, bukan kepada manusia lain. Kamu yang tak ada standard sebab kamu tak faham. Bila kamu tak faham, kamu nak cakap, kamu merosakkan orang lain. Kepala otak orang lain ni kamu rosakkan. Baik, apa jadinya Zack? Apabila kita tubuhkan syarikat bertujuan khas inilah, maka kita, ini isu dia, kita pindahkan Zack. Pindahkan. Aset sakit ni kita pindahkan. Saya ulang balik. Dia tak boleh beza kot antara pindahkan dengan jualkan. Mungkin dia mengaji tinggi sangat, dia tak dapat beza. Transfer and sell. Dia tak dapat beza transfer and sell.
Al-intiqal wal bay'. Cakap Arab kalau kau dia tak kerti cakap orang putih. Al-intiqal makna transfer. Al-intiqal min tabung haji ila Kementerian Kewangan. Ya. Bukan al-bay'. Bukan dia jual, tapi dia pindah. Bila pindah Zack, yang ni bukan private entity Zack. Yang ni ialah Kementerian Kewangan. Ini government dengan government. Nampak tak? Government dengan government. Pusing-pusing, government juga. Dia bukan private entity. Dia government. Ya, baik. In return kita dapat apa? Ini cerita dia. Ingat tak saya kata tadi? Kena ikut undang-undang. Ingat tak saya kata tadi kita nak balancekan antara gap antara apa tadi liability dengan asset? Yes. Bagusnya kerajaan pakatan ni Zack, kerana dia nak capai dua matlamat Menteri Agama bagi tahu ni kalau tak buat ni kita akan teruk ni, maka kerajaan kata tak apalah. Aku nilai 9.7 bilion yang harga sekarang yang tak laku ni. Kerana aku nak tolong kau, kerana tabung haji ni ada kepentingan umat Islam, kerana nak bela Islam. Itu cerita dia. Nak bela Islam, maka Pakatan Harapan kerajaan yang jadi kerajaan waktu itu, apa dia buat? Dia nilai harga 9.7 bilion itu dengan harga prime. Harga prime ni makna apa Zack? Harga yang tinggi walaupun rugi. Bukankah itu nama dia selamatkan Zack? Benda tu tak ada nilai, tapi saya selamatkan dengan harga yang tinggi kerana saya nak selamatkan you. Yeah. Bagus tak? Bagus. Termasuklah tabung haji heavy engineering yang rekod loss sampai 300 juta lebih yang tidak direkodkan di dalam kewangan. Kita selamatkan dengan beli nilai tabung haji engineering yang nilai dia tu dah tak laku. Nilai dia lebih kurang 9 juta ya Zack. 9 juta je harga tabung haji heavy engineering ni. Tapi kerajaan bila dia pindahkan, kami pindahkan kepada Kementerian Kewangan diperbadankan ini, Kabinet bersetuju meletakkan harga prime, harga TH heavy engineering tu yang nilai dia kat pasaran 9 juta, kami beli dengan harga 300 juta lebih Zack. Tak bagus nama dia tu, pasal sayang ni nak jaga umat Islam ni, aset umat Islam ni. Macam mana kamu kata aku jual pula? Aku nak jaga ni. Baik. Bila kita jual itu semua, kita transfer itu semua, berapa nilai dia Zack? Nilai yang kerajaan bagi ialah 19.7 bilion. Ya, meningkat. Wow, Masya Allah, 10 bilion lebih. Daripada harga asas 9.7 aja, kerajaan boleh beli 19.7 bilion, campur 300 juta nilai ada satu aset ladang yang rugi itu, maka keseluruhan kerajaan menilai aset sakit kita ialah 20 bilion. Bermakna Zack, saya tercapai tak saya punya objektif? Ya, tercapai. Apabila kita dapat 20 bilion itu bukan cash Zack. Dia tak bagi cash. Kita dah sandarkan 9.7. Itu harta kita. Kita sandarkan dengan kita letakkan transfer kepada kepada syarikat bertujuan dan kerajaan keluarkan nilai keseluruhan 20 bilion itu dalam bentuk sukuk. Sukuk ni bond, dia tak bagi cash tapi dia bagi sukuk. Sukuk ini kita melanggannya daripada UJSB dan kita boleh jual kepada sesiapa, di mana sukuk itu adalah sukuk yang kita kata bagus punya sukuk, bukan sukuk yang second hand punya, sukuk yang memang bagus punya sukuk. Maka mengikut piawaian kewangan Malaysian finance standard, Malaysian finance standard, apa dia? Sukuk itu adalah aset Zack. Sukuk itu adalah aset. Walaupun kita tak dapat lagi duit, tapi sukuk itu sudah menjadi aset, maka itulah kita telah berjaya imbangi. Daripada gap 10 bilion itu, maka kita telah mengimbangi sekarang ini aset melebihi lebih kurang dalam 1 bilion berbanding dengan tanggungan. Bermakna selamat tak? Oh, sudah satu benda besar selamat di situ. Yang kedua, saya boleh buat keluar hibah tak? Boleh.
mengikut undang-undang. Cuma oleh kerana kita baru nak start, nak imbangi balik, maka 1 bilion daripada lebihan itu kita mengeluarkan dividen lebih kurang 930 juta kepada 9 juta pen deposit. Itulah yang orang marah dekat Dr. Mujahid. Nilai yang kita keluarkan dividen itu ialah 1.25%. Dia marah kat saya. Dia tak tahu yang kita ni dah berhempah pula nak selamatkan aset tadi tu supaya dia lebihan daripada tanggungan. Jadi bila ada lebih tu Zack, saya ambil lah sikit. Ya. Dan saya bagi ni halalan tayyiban. Halalan tayyiban ni tak tipu, tidak mengambil menjejaskan kewangan, dan lebih penting mengikut undang-undang. Itulah yang keluarnya dividen kita pada tahun 2000 untuk 2018 berapa? 1.25%. Tapi ingat, 1.25% itu setelah kita membuat penstrukturan semula, yang mana kalau kita tak buat Zack, tak usah kata 1.25%, negatif 1.25% pun saya tak boleh keluarkan. Ya, saya tak boleh keluarkan sebab dia tidak mengikut undang-undang. Itulah asal usulnya apa yang kita namakan penstrukturan semula tabung haji. Tapi lepas tu Zack, bila kita dah buat elok Zack, cuba tengok tahun 2019 berapa kita bagi. Masa tu saya dah tak ada sebab masa tu 2020 dia announce. Dah ni langkah syaitan ni. 2019 punya ni langkah syaitan ni. 2019 punya dividen berapa? 3.05. Masya-Allah. Maknanya the tabung haji dah grow sekarang ni. Sebab kita dah dapat income daripada sukuk itu saja setahun kita dah boleh generate 800 juta. Itu menambahkan lagi kita punya aset. Kemudian kita boleh keluar 3.05. Kemudian tahun 2020 berapa? Dia keluarkan Zack 3.25. Mana naik ya? Naik dah sikit 3.25. Dia compatible dengan mana-mana yang lain Bermakna apa Zack? Bermakna berjaya tak Mujahid? Yalah. Dia tak boleh keluarkan 3.05, 3.25 hanya satu hari. Dia kena tengok apa yang kita dah buat tahun 2018. Dan hari ni Zack, saya jawab senang kepada mereka yang buta tuli pekak bisu ni. Summun bukmun umyum fahum la ya'qilun itu. Apa dia? Kan Zack dengar baru ni kan, tabung haji beli bangunan dekat London, Minster Building. 1.32 billion. Tanya Sat dekat dia orang ni, kalau tabung haji nak beli 1.32 billion, kalau kewangan dia tak sihat, dia boleh beli tak? Sudah tentulah tidak. Bermakna, dia sihat hanya setahun tu dia sihat ke? Tak, dia sihat tu setelah 2018. Penstrukturan semula dah dibuat, dah berkembang. Kita dah buat apa kita panggil sebagai reallocation of strategic asset. Reallocation of strategic asset ni kita dah tak tumpu banyak beli saham sebab saham ni rugi. Tapi kita tumpu lebih kepada income finance. Financial untung kita dapat daripada sukuk, daripada apa kita bagi pinjaman sebagainya. Lepas tu kita berkembang, maka dia kata aku nak belilah Minster Building ni. Berapa you nak beli ni? 1.32 billion. Ui, this is a lot. Do you have the money? Yes, I have a good asset, that's why I can buy. Maknanya I have a good asset, that's why I can buy. Siapa buat tu? Dr. Mujahid. Penstrukturan semula lah. Kalau penstrukturan semula tak buat 1.32 billion, mana Syekh dah nak cari duit Syekh? Walaupun saya tak setuju pembelian itu dalam konteks ia tidak telus kerana dia tak bagi tahu harga perolehan. Dia hanya bagi tahu nilai bangunan itu, tapi dia tak bagi tahu harga perolehan. Harga perolehan ini dia kena masuk sekali brokerage fee, yuran dibayar broker berapa. Tang situ yang selalu jadi lingkup tu Jack. Tapi tak apa. Saya nak logikkan akal orang-orang yang tak cerdik ni, yang dia tak faham-faham ni. Orang ni saya ingat saya kata ni bukan semua orang ni, orang yang ni yang duk kata jual ni. Saya nak tanya pada dia, kalau tabung haji tak sihat dari segi kewangan, dia rasa dia boleh beli tak 1.32 bilion? Dia tak akan dapat sihat dalam masa satu hari. Dia sihat setelah dia sakit, kita pulih dia dah hampir 3-4 tahun ini, dia boleh beli 1.32 bilion. Maka itu sendiri menjawab bahawa ianya satu pembohongan. Lagi nak tambah satu lagi, kalau apa yang saya cakap ni Zack, dia orang kata kelentong. Mujahid ni kelentong. Ada tu Zack gitu, komen-komen tu. Saya tengah perhati, saya dah print screen terutama yang LGBT tu tadi.
Kelentong, kencing. Ada tu. Ada tu Ada, kamu ada. yang kata kencing-kencing tu, kena kamu kena kencing balik, kamu tahu.